أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Surah Al-Baqarah ayat 106 hingga 113 mengisahkan menasakkan satu ayat adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Al-Quran Ahmad Sun Haji bin Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Manansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. 106. Apa-apa ayat mukjizat yang telah kami ubah atau kami lupakan, kami datangkan penggantinya yang lebih baik daripada yang terdahulu atau seumpamanya. Tidakkah engkau tahu bahawasanya Allah berkuasa di atas segala sesuatu? Huraiannya, dahulu telah diterangkan bahawa Nabi Musa mempunyai mukjizat. Begitu juga Nabi Isa mempunyai mukjizat. Tetapi mukjizat keduanya berlainan atau tidak sama. Maka begitu pula halnya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat yang berlainan. Sebabnya berlainan masa dan tempat. Mukjizat Nabi Musa adalah tongkatnya yang boleh menjadi ular, membelah laut, memancarkan mata air dan lain-lain kerana sesuai untuk menandingi kepandaian manusia pada masa itu dalam bermain sihir. Mukjizat Nabi Isa adalah kebolehannya menyembuhkan orang buta, orang sopak dan menghidupkan orang mati. Untuk menandingi pula kepandaian orang pada masa itu dalam perkara ubat mengubat orang yang sakit. Maka mukjizat Nabi Muhammad SAW pula ialah Quran. Kerana Quran itu lebih baik dan sesuai dengan masa sekarang. Masa ilmu pengetahuan dan karang mengarang. Tuhan telah membuat perbezaan antara para Nabi dengan orang-orang pandai dan pintar. Bahawa orang yang pandai itu mendapat ilmu pengetahuan dengan perantaraan guru atau berstudi atau dengan mengadakan percubaan eksperimen terlebih dahulu. Sedang para Nabi mendapat ilmu pengetahuan bukanlah dengan perantaraan manusia, bahkan dengan perantaraan alam rohani, yakni malaikat. Oleh sebab itu, Quran diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW bukan karangannya. Kerana sesuatu karangan pastilah dengan belajar dan difikirkan terlebih dahulu. Para ulama mentafsirkan ayat 106 tadi bahawa di antara ayat-ayat Quran itu ada yang mansuh, yang ini dibatalkan. Terkadang hukumnya atau bacaannya atau keduanya sekali dan diganti dengan yang lebih baik daripadanya atau seumpamanya. Setengah ulama pula berpendapat ayat-ayat itu tidak ada yang mansuh. Kerana erti ayat itu di sini bukan ayat Quran, tapi ayat yang bermakna tanda atau keterangan menjadi Rasul, yakni mukjizat. Erti nasak mengikut bahasa ialah mengubah, menghilangkan dan memindahkan. Erti nasak mengikut istilah syarak membuat dua pengertian. Pertama, membatalkan hukum yang ada pada nas yang terdahulu digantikan dengan nas yang terkemudian. Misalnya sabda Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Saya dahulu telah pun melarang kamu ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah dia. Nas yang terkemudian ini telah membatalkan nas yang terdahulu. Ziarah kubur itu pada mulanya dilarang kerana mubah, dibolehkan atau disunatkan. Kedua, membatalkan hukum yang am pada nas terdahulu diganti dengan hukum yang khas pada nas terkemudian. Misal hukum yang am, firman Tuhan ayat 228 surah Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata
quru. Isteri-isteri yang tertalak hendaklah menunggu beredah. Isteri-isteri yang tertalak hendaklah menunggu yakni beredah 3 kali suci. Hukum beredah di sini terliput kepada isteri yang sudah disetubuhi ataupun belum disentuh. Misal hukum yang khas firman Allah ayat 49 surah Al-Ahzab. Iza nakahtumul mu'minati summatallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Jika kamu mengawini perempuan-perempuan mukminah kemudian menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, setubuhi, tidak payah mereka beredah. Hukum beredah di sini khas bagi isteri yang sudah disentuh sahaja. Yang belum disentuh tidak ada idahnya. Adapun hikmat diadakan nasak ini untuk muslihat manusia. Muslihat ini bermacam-macam pula mengikut macamnya zaman, tempat dan hal keadaan. Maka Allah mensyariatkan perkara-perkara yang sesuai dengan zaman, dengan tempat dan dengan keadaan. Apabila dibangkitkan Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam, maka syariat yang dibawanya telah memansuhkan sebagai hukum-hukum syarak yang terdahulu pada permulaan Islam. Sehingga tetap menjadi satu syariat yang berkekalan sesuai bagi setiap zaman, setiap tempat dan setiap keadaan yang membawa hingga hari kiamat. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ayat 107, tidakkah engkau tahu bahawa Allah mempunyai kerajaan langit dan bumi dan tiadalah kamu mempunyai pemimpin dan tidak pula yang menolong kamu selain Allah. Pada ayat 107 yang berbunyi, Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah engkau tahu bahawasanya Allah mempunyai kerajaan langit dan bumi. Yakni Allah itulah yang berkuasa di langit dan di bumi. Tiada siapa selain Allah yang berkuasa. Dialah yang memerintah mengikut kehendaknya. Menyuruh dan melarang, mengubah dan menukar ganti. Semua makhluk adalah hambanya dan berada di bawah kekuasaannya. Oleh itu, apa yang telah Tuhan tentukan hendaklah didengar dan dipatuhi. Lanjutan ayat di atas. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Dan tiadalah kamu mempunyai pemimpin dan tiada pula yang menolong kamu selain Allah. Yakni ingatlah hai orang-orang yang kufur kepada azab yang akan menimpa kamu. Pada kala itu tiada kerabat yang dapat memimpin kamu atau melindungi kamu dari azab itu selain Allah. Begitu juga ingatlah hai orang-orang mukmin, tiadalah siapa yang boleh menolong memperkuatkan pendirian kamu waktu menghadapi musuh sekiranya tiada dengan pertolongan Allah. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Ayat 108. Adakah kamu menghendaki atau meminta kepada Rasul kamu seperti orang dahulu meminta kepada Nabi Musa, dan barang siapa yang mempertukarkan kufur dengan iman maka sesungguhnya telah sesat ia dari jalan yang lurus. Huraiannya pada ayat 108 yang berbunyi am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Adakah kamu menghendaki akan meminta kepada Rasul kamu seperti orang terdahulu meminta kepada Nabi Musa? Ayat ini diturunkan menurut setengah ahli tafsir kerana orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad SAW, hai Muhammad, bawakanlah kami kitab dari langit yang diturunkan sekaligus, sebagaimana Musa dituruni kitab Taurat sekaligus. Peketik orang-orang Yahudi ini samalah halnya dengan peketik kaum Nabi Musa dahulu yang meminta kepada baginda supaya dapat melihat Allah dengan terang-terangan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang dahulu kepada Nabi Musa AS hendaklah dilakukan pula oleh orang Yahudi itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Allah turunkan ayat tadi yang artinya adakah kamu menghendaki akan meminta kepada Rasul kamu seperti orang dahulu meminta kepada Nabi Musa. Kemudian Allah menyambung pula firman-Nya, wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Dan barang siapa yang mempertukarkan kufur
dengan iman, maka sesungguhnya telah sesat ia dari jalan yang lurus. Tegasnya sudah tentu, orang yang memilih kufur dengan meninggalkan iman adalah orang yang telah tersesat jalan. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat 109. Adalah kebanyakan orang-orang yang dituruni kitab itu bercita-cita supaya mereka mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman, kerana dengki dalam hati mereka sesudah nyata kebenaran bagi mereka, maka maafkanlah mereka dan tinggalkanlah sehingga Allah menurunkan perintahnya. Sesungguhnya Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Huraiannya, pada ayat yang berbunyi wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, adalah kebanyakan orang-orang yang dituruni kitab itu bercita-cita supaya mereka mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu mukmin. Ayat ini pada mulanya ditujukan kepada pendeta-pendeta Yahudi yang telah berkata kepada dua orang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Al-Yamani dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu selepas peristiwa peperangan Uhud. Katanya, bukankah telah nampak kamu kalah dalam peperangan Uhud itu membuktikan kamu tiada dalam kebenaran. Kalau kamu dalam kebenaran, kamu tidaklah akan kalah perang dan tiada akan ditimpa musibah malapetaka. Maka kembali sajalah kamu kepada kami. Itulah yang lebih baik dan lebih utama, kerana jalan kami lebih sempurna peraturannya dari jalan yang kamu tempuh. Dijawab oleh Ammar dengan katanya pula, bagaimana kami akan mungkiri janji yang semata-mata untuk kamu? Mereka berkata pula, ini perkara besar lagi penting. Berkata Ammar, aku telah bersetia kepada Allah bahwasanya aku tidak akan mengingkari Muhammad SAW seumur hidupku. Maka berkata, oh, orang ini sudah menjadi Sabi'in, rupanya pengikut agama baharu. Akan Huzaifah pula yang pada masa ini hanya berdiam diri saja lalu menjawab, sebenarnya kami telah reda bertuhankan Allah, beragamakan Islam, berimankan Quran, berkhiblatkan Kaabah dan bersaudarakan orang-orang mukmin. Kemudian keduanya pun beredar meninggalkan mereka, lalu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada baginda perkara yang telah berlaku. Baginda pun menyatakan bahawa pendapat keduanya adalah benar dan baik. Maka Allah turunkan ayat tadi. Kesan dari ayat tadi menunjukkan kepada kita bahawa orang-orang ahli kitab dan orang-orang yang seumpamanya banyak yang telah berusaha memujuk dengan halus atau menarik dengan cara-cara yang tidak disedari supaya orang-orang yang sudah beriman, kiranya ada yang lemah imannya akan dipujuk dan ditariknya sehingga terpengaruh, kemudian bertukar menjadi kufur. Tujuan mereka menarik bukan dengan niat yang baik dan bukan untuk menjamin kebahagiaan, tetapi untuk memporak-perandakan. Kalau ditakdirkan orang mukmin yang dipengaruhi itu ada yang telah berpaling tadah dari agama Islam, belum tentu orang-orang yang mempengaruhinya mahu menerimanya dengan mendapat persamaan hak asasi seperti mereka. Kerana perasaan beza-membeza, bertinggi rendah masih mereka amalkan. Ini akan menjadikan mangsa mereka hidup terumbang-ambing. Islam tidak, Yahudi tidak, dan Nasrani pun tidak. Allah melanjutkan firman-Nya, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kerana dengki dalam hati mereka sudah nyata kebenaran bagi mereka. Maksudnya, usaha-usaha mereka hendak menjadikan orang mukmin itu kembali kufur adalah menunjukkan niat mereka yang busuk, iaitu didorong oleh iri hati dan dengki selepas mereka mengetahui yang hak, bahawa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai dasar-dasar yang kuat dan kukuh dan konkret. Sesungguhnya, sifat dengki itu merupakan penyakit peribadi yang berbahaya. Erti dengki atau hasad itu adalah mengharapkan terhapusnya nikmat-nikmat yang dipunyai orang lain.
Kalau seseorang itu waras fikirannya, ia tidak membiarkan jiwanya hangus dibakar oleh sifat dengki hasad itu. Sifat dengkinya itulah yang membakar jiwanya supaya mengharap-harap misalnya, si kaya itu biarlah jatuh miskin, si alim itu biarlah mendapat malu, si saudagar itu biarlah mendapat rugi, si sihat itu biarlah sakit, si senang itu biarlah susah, dan lain lagi seumpamanya. Padahal apalah untungnya selain dari ia menyalakan api di dalam pribadinya untuk membakar jiwanya dengan tidak disedari. Di samping itu, Allah akan memotong amal kebajikannya akibat hasad dan dengkinya. Sabda hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Janganlah kamu bersifat dengki, bahwasanya dengki itu memakan kebajikan seperti api yang memakan kayu api. Orang yang dikurniakan Allah sesuatu nikmat, kemudian orang lain dengki, iaitu mencita-citakan terhapusnya nikmat itu dari yang mempunyainya, perkara ini dinamakan hasad dan haram hukumnya pada agama. Tetapi bila mana nikmat itu dipergunakan jalan yang salah seperti maksiat, orang yang mencita-citakan terhapusnya nikmat itu tidak dikatakan hasad dan tidak pula haram hukumnya. Kerana hasadnya tidak dimaksudkan terhadap nikmat, tapi dimaksudkan terhadap penggunaan kejurusan maksiat dan kejahatan. Di akhir ayat Allah menyeru, "Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir." Maka maafkanlah mereka sehingga Allah menurunkan perintahnya. Sesungguhnya Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Maksudnya, orang-orang yang menganjurkan kufur sesudah iman, membuat dusta terhadap Nabi, mencecah agama dan lain-lain perkara yang sudah-sudah. Maafkanlah mereka dan lepaskanlah disebabkan kejahilan mereka. Sehingga tiba masanya Allah memerintahkan apa yang patut dilakukan. Keampunan ini adalah amaran kepada orang-orang ahli kitab, yakni orang Yahudi pada masa itu, kerana Tuhan belum memerintahkan orang-orang Islam memerangi mereka. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. 110. Kerjakanlah olehmu sembahyang dan keluarkanlah zakat dan segala apa yang kamu usahakan untuk dirimu dari perkara kebajikan, nasihat akan kamu terima pahalanya di sisi Allah. Bahwasanya Allah melihat segala apa yang kamu kerjakan. Huraiannya ayat 110 yang berbunyi, wa aqimus salata wa atuz zakah. Kerjakanlah olehmu sembahyang dan keluarkan zakat. Maksudnya, selain daripada orang-orang mukmin itu disuruh supaya memberi maaf di atas kesalahan orang untuk kebaikannya itu, seperti yang terdahulu dalam ayat 109, juga mereka disuruh supaya mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat untuk kebaikan diri sendiri, kerana dengan menunaikan dua kewajipan itu dapatlah mereka memperbaiki diri sendiri. Kemudian Allah melanjutkan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan segala apa yang kamu usahakan untuk dirimu dari perkara kebajikan, nasihat akan kamu terima pahalanya di sisi Allah. Bahwasanya Allah melihat segala apa yang kamu kerjakan. Jelasnya, janganlah kamu bimbang, penat, lelah dan jerih payah seseorang di dalam mengusahakan kebajikan itu tiadalah akan percuma dan sia-sia. Bahkan ada upah dan pahalanya disediakan oleh Allah yang kelak akan diterimanya. Oleh itu berusahalah, berbaktilah serta berkhidmat untuk kebajikan, kerana semuanya itulah bekalan untuk ke akhirat. Tetapi ingatlah, kebajikan itu hendaklah ditujukan semata-mata kerana Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui akan amal seseorang dan tahu ke mana amalannya itu diarahkan. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. 111. Berkata mereka itu, tiadalah yang masuk ke dalam syurga melainkan orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian itulah
angan-angan mereka. Katakanlah ya Muhammad, tunjukkanlah alasan kamu sekiranya kamu orang yang benar. Jelasnya orang Yahudi mendakwa tidak ada orang yang masuk syurga melainkan orang yang beragama Yahudi. Begitu juga orang Nasrani mendakwa tidak ada orang yang masuk syurga melainkan orang yang beragama Nasrani. Semua mereka itu mengangan-angankan perkara yang batil, salah kerana Tuhan telah menyuruh tanyakan kebenaran hujah-hujah mereka dengan firman-Nya yang berbunyi, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah ya Muhammad, tunjukkanlah alasan kamu sekiranya kamu orang-orang yang benar. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat 112. Ya, barang siapa yang telah Islam, yakni menyerahkan mukanya kepada Allah dan ia berbuat kebajikan, maka ia mendapat pahala daripada Tuhannya. Tiadalah ia takut dan tiada pula berduka cita. Huraiannya, Allah menyatakan orang yang bakal masuk ke dalam syurga itu ialah orang-orang yang telah menyerah kepada Allah, iaitu orang Islam namanya. Perkataan Islam itu dari kata-kata aslam, artinya menyerahkan. Orang Islam artinya orang yang telah berserah diri kepada Allah. Islam pada istilahnya ialah tunduk dan patuh kepada syariat yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam pada istilah ialah segala peraturan dan undang-undang yang dikanunkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan as-sunnatul mutahharah dan al-Quranun, iaitu Quran dan hadis Nabi yang tersimpul di dalamnya hukum-hukum Islam yang 5. 2 merupakan suruhan, iaitu wajib dan sunat. 2 merupakan tegahan, iaitu haram dan makruh. Dan 1 perkara harus atau mubah. Pada ayat di atas Allah menyatakan, Bala man aslama wajahahu. Ya, barang siapa menyerahkan mukanya kepada Allah. Ya, ini Allah menggunakan perkataan wajahahu supaya difikirkan apa tujuannya. Wajah atau muka adalah anggota tubuh yang paling utama dan berharga bagi anak Adam yang sangat perlu dijaga dan dipelihara. Kerana muka atau wajah mengambil peranan penting pada serba-serbi tingkah laku manusia. Orang dapat mengesan buruk baik seseorang dengan sebab melihat wajahnya. Ahli ilmu jiwa juga dapat mengkaji jiwa seseorang menerusi wajahnya. Dan orang akan jatuh kasih atau benci kepada lainnya padahal hanya melihat mukanya sahaja. Jelaslah sudah bahawa muka adalah anggota lahir yang utama, sebagaimana hati adalah anggota batin yang utama. Bila muka seseorang telah diserahkan bulat-bulat untuk Allah, tiadalah ia akan bermuka-muka untuk yang lain. Manakala tubuh yang sangat berharga itu telah diserahkan, maka seluruh tubuh akan terserah pula. Itulah sebabnya dalam sembahyang biasanya umat Islam menyebutkannya sekurang-kurangnya 5 kali dalam sehari semalam. Setelah menyerahkan dirinya kepada Allah, maka ayat tadi disambung dengan wa huwa muhsinun. Artinya, dan dia berbuat kebajikan. Maksudnya hendaklah keislaman itu dielokkan dengan berbuat kebajikan, baharulah kelak ia mendapat pahala dari Tuhannya. Tiadalah ia takut dan tiada pula berduka cita. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. 113. Berkata orang-orang Yahudi itu, tiadalah orang-orang Nasrani itu di atas kebenaran. Berkata pula orang-orang Nasrani, tiadalah orang-orang Yahudi itu di atas kebenaran. Tiada betul agamanya. Sedang mereka itu sama-sama membaca kitab Allah. Kemudian berkata pula orang-orang yang tiada berpengetahuan, tak ubahnya seperti perkataan mereka. Allah akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Huraiannya, ayat yang berbunyi, وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. Berkata orang-orang Yahudi, itu tiadalah orang-orang Nasrani itu di atas kebenaran. Berkata pula orang-orang Nasrani, tiadalah orang-orang Yahudi itu di atas kebenaran.
Ayat ini menceritakan ketika satu rombongan orang-orang Nasrani dari Najran, negeri Yaman, datang ke negeri Madinah untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Maka datang pula orang-orang Yahudi bertemu dengan mereka, lalu berbahas mengenai agama. Orang-orang Yahudi tidak mengakui kebenaran Nabi Isa dan kitab Injilnya. Begitu pula orang-orang Nasrani tidak mengakui kebenaran Nabi Musa dan kitabnya Taurat. Itulah sebabnya ayat ini diturunkan. Kemudian ayat lanjutannya, wahum yatlunal kitab. Padahal mereka itu sama-sama membaca kitab Allah. Maksudnya, kedua-dua pihak ini ada membaca kitab masing-masing dan isi keduanya tidak ada yang bertentangan. Adalah dikatakan bahawa di dalam kitab Injil yang dianut oleh orang Nasrani itu membenarkan adanya kitab Taurat dan kenabian Nabi Musa. Serupa dengan Taurat yang membenarkan adanya kitab Injil dan kenabian Nabi Isa. Tapi bila keduanya berjumpa dan berbahas, telah menafikan kebenaran yang terdapat dalam kitab masing-masing dan mengatakan Allah tidak menceritakan kepada mereka tentang perkara itu. Padahal mereka sedar dakwaan mereka itu sebenarnya salah. Ayat itu bersambung pula dengan kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Kemudian berkata pula orang-orang yang tidak berpengetahuan, tidak ubahnya seperti perkataan mereka. Maksudnya, ada pula satu kumpulan orang-orang musyrik Arab yang berkata seperti perkataan dua kumpulan orang Nasrani dan orang Yahudi itu dengan mendakwakan pula bahawa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak benar. Pada akhir ayat disebutkan, Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Maksudnya, Allah akan membuka sidang pengadilan untuk membicarakan mereka tentang agama yang mereka perselisihkan itu pada hari kiamat kelak. Dan di sanalah pula Allah akan menjatuhkan hukumnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar mendapat taufik dan hidayah daripada Allah untuk kita amal dan kita sampaikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni istaudattuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya indaka hajati ilaih. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku titipkan simpankan kepadamu apa-apa yang telah aku baca dan kembalikanlah ia kepadaku ketika aku berhajat kepadanya memerlukannya. Amin.